Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada pagi ini, dan pertemuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membincangkan berkenaan dengan 10 prinsip keselamatan. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, buku ini merupakan suatu buku yang ringkas, sekali lagi berbicara berkenaan dengan tazkiyatun nafs, iaitu berkenaan dengan penyucian jiwa. Dan tidak perlu lagi kita perkenalkan siapakah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, kerana beberapa buku beliau telah pun kita bahaskan di sini, dan pengenalan terhadap beliau ini saya rasa telah pun memadai. Cuma sedikit boleh kita sebutkan beliau ini merupakan salah seorang tenaga pengajar di Universiti Madinah, dan ayah beliau itu merupakan Syekh Abdul Muhsin Al-Badr, seorang muhadis yang terkenal, dan saya yakin dan percaya kebanyakan yang hadir pada hari ini mengenali beliau. Lebih-lebih lagi yang bersama kita pada pagi ini adalah pelajar daripada UIA dan bidangnya Quran Sunnah. Jadi alhamdulillah, kita akan bicara berkenaan dengan 10 prinsip yang menyebabkan seseorang itu berjaya. Berjaya kat sini merujuk kepada kejayaan di dunia dan juga kejayaan di akhirat. Muslimin yang rahmati Allah sekalian, sebelum kita masuk kepada tajuk, buku ini telah pun diterjemahkan oleh seorang penterjemah muda, anak kepada Ustaz Abu Nailah. Nama beliau Nailah binti Ahmad. Cuma di belakang buku tersebut, kalau kita perhatikan, dia kata biodata penulis. Sebenarnya bukan biodata penulis, tetapi lebih kepada biodata penterjemah. Kemudian kalau kita lihat pada muka surat 103, okay, pada muka surat 103, di situ disenaraikan apakah 10 perkara yang menyebabkan seseorang itu boleh berjaya dekat dunia dan juga akhirat. Jadi sebelum kita masuk kepada isinya, eloklah kita baca satu persatu. Andai kata ada yang tidak sempat bersama dengan kita sehingga ke akhir waktu, dia tahu apakah 10 perkara tersebut. Baik. Pada muka surat 103, dia kata Al-Mujibul Awal. Al-Mujibul Awal. Penyebab yang pertama seseorang itu boleh berjaya dekat dunia akhirat adalah Tauhidullah Azza wa Jal wa Ikhlasud Dini lah. Iaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga ikhlas dalam beragama untuknya, untuk Allah Ta'ala. Al-Mujibul Thani, perkara yang kedua yang menyebabkan seorang itu berjaya dekat dunia dan juga akhirat, ittiba'u sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ittiba' maksudnya adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga adalah khasyatullah azza wa jal wa taqwahu. Yang ketiga adalah takut akan Allah azza wa jal dan juga takwa kepadanya. Al-mujibur rabi', yang keempat, hifdzul lisan, menjaga lidah. Al-mujibul khamis, al-firaru minal fitan, lari daripada fitnah. Al-mujibus sadis, yang keenam, kathratud du'a wal luju' ila Allah azza wa jal, banyak berdoa, dan al-luju' maksudnya bersandar, mengharapkan satu-satunya kepada Allah azza wa jal. Dan yang ketujuh, mulazamatut taubati wastighfar, melazimi taubat dan juga istighfar kepada Allah. Taubat maksudnya secara umum adalah memohon keampunan terhadap dosa-dosa yang dilakukan. Sama ada yang besar, lebih-lebih lagi, sama ada yang kecil, lebih-lebih lagi yang besar. Al-mujibul thamin, al-hadhru min al-ujub wal-ightirar. Dia kata al-hadhru, peringatan terhadap sifat ujub dan juga terpedaya, al-ightirar. Al-mujibul tasi', tadhakkurul hisabi wal-wuquf bayna yadayillah. Tadhakkur maksudnya memperingati bahawa kita ini satu hari nanti akan dihisap, wal wukuf, dan juga berdiri
baina yadayillah, di hadapan Allah Azza wa Jal di akhirat kelak. Dan yang ke-10, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Al-amru menyuruh, al-ma'ruf akan kebaikan, wan nahyu mencegah akan kemungkaran. Sebab dengan kita menyuruh orang berbuat kebaikan, itu akan memperingatkan diri kita sendiri untuk melakukan kebaikan yang sama. Dan apabila kita menegah orang daripada melakukan kemungkaran, itu juga akan menyebabkan kita ingat supaya tidak melakukan kemungkaran yang sama. Baik, itu 10 perkara. Kita masuk kepada mukaddimah. Bukan mukaddimah penterjemah, tetapi mukaddimah penulis. Mukaddimah ini ada satu benda yang menarik, di mana penulis menukilkan perkataan Uthman radhiyallahu an. Sebab Uthman di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rapat. Dan kalau kita baca nusus, sikit-sikit Abu Bakar, sikit-sikit Umar, sikit-sikit Uthman, sikit-sikit Ali. Dan ada perkara yang Uthman terlepas, dan dia bimbang, dia kata apa benda tu aku tak dapat. Akhirnya Abu Bakar maklumkan kepada beliau. Baik, kita baca mukaddimah penulis, muka surat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdillah wa rasulihi wa khalilihi nabiyyuna Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Fa innal abda muka surat, bukan muka surat 10, muka surat 9. Itu 10 tu dia punya terjemahan. Fa innal abda al-muwaffaq, sesungguhnya hamba yang diberikan taufik. Apa maksud taufik? Taufik adalah Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk beramal terhadap perkara yang kita tahu. Ada yang Allah Taala berikan hidayah tetapi tidak dikurniakan taufik. Jadi bila kita dikurniakan taufik, taufik maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala merezekikan kita untuk beramal terhadap perkara yang kita tahu berupa kebaikan. Yajtahidu fi islahi nafsihi wa tazkiyatiha. Dia kata seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, yajtahid, akan berusaha bersungguh-sungguh. Ini di antara sifat orang mukmin yang cerdik dan juga berakal adalah dia tidak menghiraukan orang lain dari sudut tidak mengambil pusing perkara yang dia tidak perlu ambil pusing. Itu sebab hadis yang kita selalu nyatakan, ringkas sahaja yang mungkin kita semua hafal. Apa hadis tersebut? Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara petanda bagusnya Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan ma la ya'ni, perkara yang tidak selayaknya untuk buat. La ya'ni maksudnya adalah perkara yang bukan belong to him, bukan dia sepatutnya yang pergi buat benda tersebut, dia tak ambil kisah pun. Kerana orang yang tidak mengambil pusing ataupun tidak menghiraukan perkara yang tidak sepatutnya dibuat, boleh menyebabkan dia itu fokus dalam menuntut ilmu dan juga beramal dalam agama. Dia kata seorang hamba Allah Ta'ala yang diberikan taufik, ini pastinya akan berusaha islahi nafsihi wa tazkiyatiha, untuk memperelokkan jiwanya dan juga tazkiyah. Dia seerti itu menyucikan. Wa najatiha fid dunya wal akhirah, dan juga dia concern terhadap bagaimana jiwanya itu boleh berjaya dekat dunia dan akhirat. Min syururi wal mahalik, daripada asyurur. Apa maksud syurur? Syurur maksudnya adalah berupa kejahatan dan juga perkara yang membinasakan. Jadi dia fikir macam mana nak mengelakkan benda-benda ini daripada berlaku ke atas dirinya, supaya apa? Dia selamat dunia dan juga akhirat. Fahadha matlabun azim. Dan Syekh Abdul Razak kata ini merupakan suatu tuntutan yang sangat besar. Kerana semua orang mungkin yang belajar tahu akan kebenaran, tapi tak semua orang akan melaksanakan pengetahuan yang dia ada. Jadi dia kata ini merupakan suatu matlab, suatu tuntutan yang sangat besar. Wa ghayatun jalilatun, dan merupakan ghayah. Apa maksud ghayah? Tujuan jalilah yang besar. Syammara ilaihal mu'minun, yang sepatutnya seorang mukmin itu patut bersungguh-sungguh mendapatkan tujuan tersebut. Wa syaghala
balahum at-tafakkur, dan ini akan menyebabkan syaghala. Syaghala maksudnya dia punya pemikirannya itu sibuk berfikir fi amri najatihim, bagaimana nak selamat daripada dunia dan juga akhirat ini. Wal bahthu an al-mujibat allati fiha fawzuhum wa salamatuhum, dan juga dia akan mencari perkara-perkara yang menyebabkan dia itu selamat dan juga berjaya. Hatta inna hadzal ham warada ala khairi hadhihi al-umma ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penulis ini dia buka dengan, dia kata seorang mukmin, di antara perkara yang patut membimbangkan dia dan juga banyak yang dia fikirkan adalah bagaimana nak berjaya dekat dunia dan akhirat ini. Lalu penulis Syekh Abdul Razak beritahu, di antara orang yang berfikir tentang bagaimana nak selamat dunia dan akhirat ini adalah tak lain tak bukan sahabat Nabi. Siapakah sahabat Nabi tersebut? Uthman radhiyallahu an. Baik, cuba kita lihat pada muka surat ke-11. Sebenarnya muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, latar hadis ini adalah peristiwa selepas kewafatan Nabi SAW. Kalau kita baca hadis tersebut, kita buat takhrij, kita akan jumpai latar hadis ini adalah ketika Nabi SAW meninggal dunia. Dan Uthman kata, di antara yang bersedih mengenangkan Nabi SAW telah pun meninggal dunia adalah aku. Baik, kenapa kita kena mula dengan intro tu? Supaya kita tahu apa yang berlaku ke Uthman, sampai Uthman, Umar bagi salam pun dia tak perasan. Baik, fa'an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu qala, baina ana jalisun fi dhilli utum min al-atami marra alayya Umar. Dia kata, aku mengenangkan kesedihan, hadis tu terpotong sikit. Dia kata, aku mengenangkan kesedihan, dia kata, aku duduk fi dhilli utum. Utum ini maksudnya bangunan tinggi, ataupun lebih tepat kita terjemahkan sebagai tembok. Ya, tembok, pada zaman tu ada tembok, mungkin di kebun, mungkin tembok rumah orang. Jadi Uthman duduk kat situ. Marra alayya Umar. Umar nampak Uthman duduk termenung. Sifat mukmin, bila kita nampak saudara kita, kita bagi salam. Fasallama alayya. Uthman kata, dia bagi salam kat aku. Falam ash'uru annahu marra wala sallam. Baik, sini timbul muskil. Dia kata, aku tak perasan dia lalu dan juga bagi salam kat aku. Fantalaqa Umar hatta dakhala ala Abi Bakr. Baik, bila Uthman tak jawab salam, apa yang berada dekat fikiran Umar? Dia kata, dia ni ada masalah apa dengan aku kan? Lalu Umar pun masuk jumpa dengan Abu Bakar. Dia kata, ma yu'jibuka anni marartu ala Uthman fasallamtu alaihi falam yarudda alayya salam. Dia kata, wahai Abu Bakar, apakah tidak mengujakan engkau? Tidak pelik ke? Dia kata, inni marartu, aku lalu dekat Uthman, aku bagi salam kat dia, falam yarudda alayya salam, dan dia tak jawab salam aku. Apa sebenarnya yang difikirkan Uthman ini sampai dia tak perasan Umar? Umar ini yang bila kita baca riwayat, dia lalu, syaitan pun lari. Ini Uthman tak perasan dia lalu. Wa aqbala huwa wa Abu Bakr fi wilayati Abi Bakr hatta sallama alayya jami'an. Jadi ini sikap sebagai seorang mukmin. Bila kita dengar ada orang mengadu dekat kita tentang saudara kita, apakah tindakan yang sepatutnya? Apakah kita patut bagi batu api lagi? Dia kata, memang dia benci kat engkau pun. Ada orang buat seperti itu. Tapi Abu Bakar punya sikap, dia kata, mari kita jumpa Uthman. Apa yang menyebabkan dia tak bagi salam kat engkau semula? Ya, muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, benda yang mungkin pada pandangan kita adalah salam je pun dia tak jawab, mungkin dia tak perasan. Tapi benda ini penting di mata Abu Bakar dan juga Umar. Lalu mereka berdua jumpa, dia kata, ja'ani akhuka Umar. Abu Bakar kata, ja'ani akhuka, saudaramu datang jumpa aku Umar. Fadzakara annahu marra alayka fasallama falam tarudda alaihi salam. Dia kata, dia sebut kat aku benda yang berlaku. Dia lalu depan engkau, dia bagi salam, tapi kau tak jawab salam. Famalladhi hamalaka ala dhalik. Dia kata, kenapa engkau buat seperti itu? Apa yang menyebabkan engkau buat seperti itu? Lalu Uthman pun jelaskan. Jadi kita, bila orang bertanya tentang satu keadaan yang mungkin tidak sedap di mata orang, kita memperjelaskan.
supaya orang tak tertanya-tanya, menyebabkan kalau kita senyap fitnah tersebut daripada boleh ditutup dengan penjelasan, bertambah merebak. Dia kata, wallahi ma sya'artu annaka mararta bi wala sallamt. Dia kata, demi Allah, aku tidak merasakan engkau lalu depan aku, wala sallam, dan juga engkau beri salam. Qala Abu Bakar, sadaqa Uthman. Ya, Uthman bukan orang yang bohong. Dia kata, betul apa yang Uthman sebut. Wa qad syaghalaka an dhalika amr. Fakultu ajal. Dia kata, ada benda yang kau menyebabkan kau fikir dan pikiranmu melayang, itu sibuk. Dia kata, fakultu ajal. Ya, betul. Ada sebetul benda yang aku fikir menyebabkan aku tak perasan. Umar lalu aku tak tahu dia bagi salam kat aku. Abu Bakar tanya, ma huwa? Apa dia? Baik, pada muka surat 13 sini. Ini benda yang sangat penting. Bagaimana the best manusia yang pernah hidup pada muka bumi ini masih lagi concern terhadap bagaimana nak berjaya dekat dunia. Dia kata, dunia dan juga akhirat. Tawaffallahu nabiyahu qabla an nas'alahu an najati hadzal amr. Dia kata, ada satu benda yang aku sangat bimbang. Dia kata, Allah Subhanahu wa taala telah pun mewafatkan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, sebelum sempat aku bertanya baginda tentang satu perkara. Apa dia nak tanya tu Uthman tu sampai Umar lalu pun dia tak perasan. Dia kata, najati hadzal amr. Dia kata, kejayaan terhadap urusan ini. Jadi inilah daripada perkataan Uthman, inilah buku ini terbit. Dia kata, apa yang menyebabkan aku boleh berjaya terhadap urusan ini semua? Abu Bakar kata apa? Don't worry, be happy. Qad sa'altu an dzalik. Dia kata, jangan risau, aku telah pun bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang benda tersebut. Faqumtu ilaihi faqultu lahu bi abi anta wa ummi. Jadi Uthman bila dengar, dia kata, engkau ada jawapannya. Uthman teruja, dia berdiri, dia kata, oh, engkau ada jawapannya. Faqultu lahu bi abi anta wa ummi. Demi ayahku dan juga ibuku akan ku tebus untuk mengetahui jawapanmu itu. Itulah lebih kurang ayat itu, bi abi anta wa ummi. Tapi dia tak mungkin diterjemahkan dengan begitu kan. Ada kat situ terjemahannya. Jadi itu perkataan bi abi anta wa ummi. Anta haqqu biha. Dia kata, engkau lah yang paling layak menerangkan benda tersebut. Apa yang menyebabkan aku boleh berjaya dekat dunia akhirat? Abu Bakar pun cerita. Dia kata, qultu ya Rasulullah. Ini flashback balik. Dia kata, ma najatu hadzal amr. Sebelum kita lanjutkan, kita akan perasan satu perkara. Apa dia? Kesamaan pemikiran sahabat. Apa dia? Mereka concern bagaimana nak berjaya dekat dunia dan juga akhirat. Itu kita sebut attitude sahabat. Dia kata, jangan risau, aku dah tanya. Maksudnya Abu Bakar fikir dulu dah, sebelum Uthman fikir. Dia kata, dia tanya kat Nabi. Nabi SAW kata apa? Man qabila minnil kalimata. Dia kata, siapa yang menerima suatu kalimat allati aradtu ala ammi, yang aku berikan kepada ammi, kepada pakcikku, faraddaha alayya, lalu dia tak menerima, menolak kalimat tersebut, fahiya lahu najatun, maka dia akan berjaya, kejayaan untuknya. Apa kalimat tersebut yang Nabi SAW kata dekat pakcik dia? Sebutkan kalimah ini, aku akan berhujah di hadapan Allah Ta'ala untuk masukkan engkau ke dalam syurga. Apa kalimah tersebut? La ilaha illallah. Baik, kemudian Syekh ini kata, faman ta'ammala fi hadhihi al-qissah al-'azim al-'azimah alima anna amran najati amrun 'azim. Dia kata, siapa yang menenung kisah ini, dia akan mendapati bahawa urusan untuk berjaya dekat dunia akhirat ini merupakan suatu urusan yang sangat besar. Hatta innahu la yahummu, sehingga benda tersebut menyebabkan Uthman gusar. Wa yashghalu, dan juga sibuk berfikir, balal mu'minin as-sadiqin, juga termasuk pemikiran orang-orang mukmin dan juga as-sadiqin, orang mukmin yang sadiq. Fahadha Uthman ahammahu. Dan dia kata, Uthman ini ahammahu, benda yang dia sangat concern. Amr najah, perkara yang menyebabkan keberjayaan. Ma'a qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, sedangkan
Osman masih lagi concern bagaimana nak berjaya dekat dunia dan juga akhirat. Sedangkan Nabi kata dekat Osman apa? Wa Uthmanu fil jannah, dan Osman berada dekat syurga. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fi ma dharra Uthman ma amila ba'da al-yawm, dan tidak ada perkara yang boleh memudaratkan Osman apa yang dia telah lakukan selepas daripada hari ini. Ini apa yang Nabi sebut ni? Peristiwa apa Nabi sebut ni? Yang Nabi kata tidak ada apa lagi akan menyebabkan Osman ini ditimpa mudarat. Maksudnya dia akan masuk syurga, betul. Peristiwa apa ni? Ya. Peristiwa di mana Uthman menyedekahkan untuk tentera-tentera yang susah untuk pergi berperang. Di antara peperangan yang Nabi SAW sangat risau, yang biasanya Nabi kalau nak pergi berperang, Nabi akan rahsiakan. Sehingga kan sahabat yang secara umumnya pun tak tahu Nabi ni nak bawa ke mana ni. Tetapi ada satu perang yang Nabi bagi tahu jelas-jelas, kita nak pergi perang dekat sekian, tarikh sekian. Perang apa tersebut? Perang Tabuk. Jadi ada Jaish al-Usrah, ada tentera yang susah, yang mereka itu menangis sebab apa? Nak pergi perang tapi harta tak ada. Nak pergi perang bawa diri sendiri, nak buat apa kan? Mati kena tikam. Kuda tak ada, pedang tak ada, perisai tak ada, itu maksudnya pergi bunuh diri. Jadi Nabi SAW tak bagi izin. Sampailah Osman sedekahkan hartanya, dan akhirnya Nabi SAW sebut, ma dharra Uthmana ma amila ba'dal. Sedangkan Osman ni buat tindakan yang telah pun menyebabkan dia masuk ke dalam kelompok orang yang berjaya. Pun begitu dia masih lagi tanya macam mana nak berjaya dekat dunia dan akhirat. Baik, pada muka surat berikutnya. Wa jaa an Abdullah bin Rawaha radhiyallahu anhu annahu kana fi baitihi wa 'inda zawjihi fabaka fasa'alathu ma alladhi abkak قال ذكرت قول الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Abdullah bin Rawaha annahu kana fi baitih, dekat rumah dia, dan dekat rumah dia tu ada isteri dia, dan isteri dia perasan suaminya menangis, fabaka. Akhirnya isteri Abdullah bin Rawaha tanya, dia kata fasa'alathu man alladhi abkak. Dia kata, wahai Abdullah, apa menyebabkan kau menangis? Kita menangis tak kat rumah? Apa sebab kita menangis kat rumah? Dan apakah yang menyebabkan Abdullah bin Rawaha ini menangis? Dia kata, aku teringat firman Allah Ta'ala. Orang menangis kat rumah ni ada macam-macam kan, bergaduh. Apa lagi? Apa biasa orang menangis kat rumah? Tengok filem mungkin, menangis. Abdullah bin Rawaha menangis juga. Dia nangis sebab apa? Dia kata, aku teringat firman Allah Ta'ala. Apa yang dia ingat tu? Ayat daripada surah Maryam, ayat ke-71 hingga 72. Maksud ayat tersebut, dan tiada seorang pun di antara kamu melainkan akan sampai kepadanya neraka. Yang demikian adalah satu perkara yang mesti berlaku, yang telah ditetapkan oleh Tuhanmu. Seperti yang kita pernah sebutkan, neraka itu bukan berada pada satu tempat yang kita pergi. Tapi dalam hadis riwayat Muslim, Allah Subhanahu Wa Taala akan belit neraka itu dengan 70,000 belitan, dan setiap belitan itu berada padanya 70,000 malaikat, dan malaikat akan tarik neraka itu di hadapan semua makhluk Allah Ta'ala. Jadi Abdullah bin Rawaha terkenang ayat tersebut. Ayat inilah, kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa, dan kami akan biarkan orang-orang yang zalim dengan kekufurannya dan maksiatnya tinggal berlutut di dalam neraka itu. Kemudian Abdullah bin Rawaha kata, fala adri anju minha amla. Falam adri ananju minha amla. Dia kata, aku tak tahu apakah kita ni berjaya selamat daripada neraka ataupun tidak. Fa idza kanat hadhihi halus sabiqin al-awwalin min as-sahabati fil bahth an mujibat an-najati fid darain wa hum qad bushru bi dukhulil jannah
fa kaifa halu biman ba'dahum. Dia kata kalaulah ini merupakan hal as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang terdahulu di kalangan sahabat yang mencari sebab-sebab keberjayaan ad-darain. Ad-darain maksudnya apa? Dunia dan juga akhirat. Sedangkan keadaan mereka itu qad busyiru bidukhulil jannah. Ada sebahagian yang Nabi SAW kata kamu masuk syurga, ini masuk syurga, ini masuk syurga. Pun mereka fikir macam mana nak berjaya. Fa kaifal halu biman ba'dahum. Dia kata bagaimana keadaan orang yang datang selepas daripada mereka. Kita lah yang hidup pada hari ini. Wa hadhihi risalatun mujazatun harastu fiha ala al-isharati ila ashrati umurin tu'addu min abrazil umuril azimati allati tahsulu biha an-najatu lil 'abd. Hariyun bi kulli muslimin an yajtahida fi ta'allumiha wal 'amali biha wa suluki masalikiha wa ta'limiha liman yastati'u min ahlihi wa ikhwanihi liyafuza bin najati fid dunya wa yawmal qiyamah wa yadhfar bis sa'adatil abadiyyati fi jannatin na'im. Fa inna da'watal 'ibadi ila an-najati tahmida turukiha wa tadhkira bimujibatiha hadyun qa'im wa sunnatun madiyatun kama jaa fil Qur'an wa ya qaumi ma li ad'ukum ila an-najati wa tad'unani ila an-nar. Wa qad qil ma balu dinak wa ma balu dinaka tarda an tudannisahu wa thawbuka ad-dahra maghsulan min ad-danas tarju an-najata wa lam tasluk masalikaha inna as-safinata la tajri 'ala al-yabasi. Jadi boleh dibaca tu, ada terjemahannya. Siapa yang ada buku tu boleh baca terjemahannya. Cuma Syekh ini mengumpulkan satu syair. Syair ini sangat menarik. Boleh ditampal dekat bilik dan dihafal. Dia kata ma balu dinaka tarda an tudannisahu. Dia kata apakah kejadian agamamu tarda engkau reda an tudannisahu, ia dikotorkan. Dia kata macam mana engkau ni boleh biarkan agamamu dikotorkan dan kau reda. Begitulah bahasa percakapannya. Sedangkan dia kata wa thawbuka ad-dahra, sedangkan bajumu yang setiap kali engkau pakai itu zaman berzaman maghsulun minad danas, sedangkan bajumu itu engkau sentiasa maghsul. Apa maksud maghsul? Dibasuh, dicuci daripada kotoran. Kadang kita tengok tu baju kita tumpah air kopi situ melekat, kita pergi cuci cepat kan. Takut apa orang nampak. Dia kata sedangkan agamamu engkau tak cuci. Bukan maksudnya kita pergi menyucikan agama, diri kita itu. Tarjun najata walam tasluk masalikaha. Dia kata engkau nak mengharapkan kejayaan, walam tasluk masalikaha, sedangkan engkau tidak melalui jalan kejayaan. Inna safinata la tajri. Dia kata ketahuilah sesungguhnya kapal la tajri, tidak akan lalu ataupun tidak akan berlayar, alal yabas, di atas satu benda yang kontang, kering. Fa inna Allah azza wa jal nahaja lil 'abdi tariqan najati wa fataha lahu abwabaha wa 'arrafahu turuqa tahsil as-sa'adah wa a'tahu asbabaha wa hadharahu min wabali ma'siyatihi wa ashhadahu ala nafsihi wa ala ghairihi syu'maha wa iqabaha. Wa qad ahsana al-qa'il wa hasratahu taqadda al-umru wa ansaramat sa'atuhu baina adh-dhulli al-'ajzi wal kasal wal qawmu qad akhadhu darban najati wa qad saru ila al-matlab al-a'la ala mahal. Wa sallallahu ala wa sallallahu wa sallam wa barak wa an'am wa barik wa an'im ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bukan habis, ini baru mukaddimah. Baik. Kita pergi kepada yang pertama. InsyaAllah kita akan berhenti rehat pada pukul apa? Pukul 10, boleh. Kita rehat 10 minit lebih kurang ataupun 5 minit. Baik, kita pergi kepada faktor yang pertama. Al-mujibul awal. Tauhidullah azza wa jal wa ikhlasul dini lahu.
Satu, kena ada tauhid. Nak berjaya dekat dunia dan juga akhirat, kena ada tauhid. Berjaya dekat dunia ini macam mana? Kalaulah kita buat satu amal perbuatan yang mana tujuan beramal itu bukan kerana Allah Ta'ala, maka amal tersebut sia-sia dan dia membawa kita kepada kesia-siaan dekat akhirat. Fa'a'zamu asbabin najah yaumal qiyamah. Di antara sebab terbesar seorang manusia itu pada hari kiamat, bal la najata illa bihi, bahkan tidak ada kejayaan melainkan dengannya, adalah tauhidullah azza wa jal wa ikhlasud dini lahu. Tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Dia beza. Mungkin ada sebahagian yang keliru apa beza akidah dan juga tauhid. Semua tauhid dia masuk dalam bab akidah. Tapi tak semua akidah itu adalah tauhid. Akidah itu maksudnya secara umum adalah kepercayaan yang seorang mukmin itu kena beriman dengannya. Dan di antara kepercayaan seorang mukmin itu ada satu cabang yang kita sebut sebagai tauhid. Maksudnya kita percaya bahawa satu-satunya yang berhak disembah adalah Allah Ta'ala. Satu-satunya yang memberi rezeki, menguasai alam, memiliki dan juga mengatur alam ini adalah Allah Ta'ala. Satu-satunya yang memiliki sifat kesempurnaan dan satu-satunya yang memiliki jauh daripada sifat ketidaksempurnaan adalah Allah Ta'ala. Itu maksudnya tauhid. Wal ikhlasuddin lahu, dan kita beragama ini ikhlas kerananya. Wa taqaddama fil qissatil azimati sabiqah, dan telah berlalu kisah yang agung berkenaan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi, siapa yang menerima suatu kalimat yang aku persembahkan kepada pakcikku, yang mana pakcikku itu faraddaha alayya, dia tolak, fahiya lahu najatun, maka dia akan berjaya. Wal muradu bil kalimati, apakah yang Nabi SAW maksudkan dengan kalimah? Kalimatu tauhid, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Walaisal muradu ayyatalaffaza bihal insanu fahasib, dia kata bila kita sebutkan kalimah, tidak dimaksudkan dengan kalimah tersebut semata-mata ya talaffaz. Kita kata asyhadu an la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bukan semata-mata itu. Bila satu orang itu ucap kalimah la ilaha illallah, maka ada tuntutan yang dia kena penuhi. Kalaulah kalimah itu sekadar kalimah, nescaya ketika mana Nabi SAW bentang dekat bukit itu, dia kata kat kaumnya apa? Ucap syahadah. Apa yang Abu Lahab buat? Baling batu. Sebab dia faham, bila dia sebut la ilaha illallah, Abu Lahab pun faham, maka ada tuntutan yang dia kena penuhi untuk kalimah tersebut. Sebab Mekah pada ketika itu sembah Allah Ta'ala, masalahnya apa? Mereka samping sembah Allah Ta'ala, mereka sembah Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi dia kata tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillah. Dia kata melaksanakan ma dallat alaihi, yang dallat alaihi min ikhlas, yang kalimah tersebut tunjukkan berupa ikhlas beragama kerana Allah, wa ifradihi bil ibadah, dan juga mensatu-satukan, mengesakan dari sudut pengibadahan. Di antara yang mungkin masalah sekarang ini yang berlaku dekat negara kita baru-baru ini juga adalah doa itu kan, meminta doa. Betul kita tahu bahawa di sana terdapatnya tawassul. Ada tawassul yang syar'i. Tetapi asal untuk satu orang itu beribadah, dan kita tahu bahawa Nabi SAW sebut ad-du'a'u huwal ibadah. Dalam riwayat lain, ad-du'a'u mukhul ibadah. Walaupun riwayat tersebut ada kritikannya, doa merupakan ibadah. Jadi asal untuk kita beribadah, dan termasuk ibadah itu adalah doa, terus direct kepada Allah Ta'ala, tidak melalui perantaraan mana-mana, hatta kuburan, hatta orang soleh sekalipun. Betul, sabit dalam riwayat dalam Bukhari dan juga Muslim, Umar pernah bernazar pada zaman jahiliyah untuk mabit dan juga mengerjakan umrah.
Dan akhirnya Umar minta izin ke Nabi SAW, dan Nabi kata apa? Doakan untuk aku sekali. Nabi minta doa dekat Umar. Nak kata masyru', betul kita boleh bertawassul. Tetapi asal untuk satu orang hamba itu bila nak beribadah kepada Allah Ta'ala adalah direct. Tidak melalui mana-mana perantaraan. Tidak kubur, tidak apa-apa. فالتوحيد هو الغاية التي خلق الله عز وجل خلق لأجلها وأوجدهم لتحقيقها. Dia kata tauhid inilah merupakan tujuan utama penciptaan Allah terhadap makhluknya, dan mereka mengadakan, Allah Ta'ala mengadakan makhluk itu litahqiqiha, untuk melaksanakan perintah ini. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ فَأَسَاسُ النَّجَاةِ وَالْفَلَاحِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توحيد Allah. Asas keberjayaan pada hari kiamat adalah tauhid kepada Allah. وَهَذِهِ النَّجَاةُ الْحَاصِلَةُ بِالتَّوْحِيدِ عَلَى نَوْعَيْنِ. Dia kata bila satu orang mengesakan Allah Ta'ala, maka keberjayaannya itu akan dapat melalui dua. Orang mukmin yang mati dalam keadaan, bukan mukmin lagi kita sebut, orang Muslim yang mati dalam keadaan dia itu syahadah, dia akan ada dua kesan dekat akhirat. Sama ada dia itu terus masuk syurga direct tanpa perlu masuk neraka, ataupun dia itu dosa dia lebih besar, dia buat satu perkara yang menyebabkan dia itu masuk ke dalam neraka, barulah dia masuk ke syurga. Dua-dua itu berjaya, kita sebutkan, hatta walaupun yang kedua ni, wali'azubillah, kita masuk dalam kategori yang kedua tapi still berjaya. Baik, jadi Syekh ini bagi tahu kejayaan seorang itu dekat akhirat dia boleh peroleh melalui dua jalan. Dia kata al-awwal najatun min dukhulin nar, berjaya daripada masuk ke syurga. Waliyazubillah, berjaya daripada masuk ke neraka, bukan ke syurga. فالمرء إن كان محققا للتوحيد تحقيقا كاملا فإنه لا يدخل النار. Dia kata seorang manusia, seorang individu, in kana muhaqqiqan litauhid, kalaulah dia merealisasikan tauhid dengan sebenar-benar realisasi, pure dia punya tauhid itu, tidak bercampur dengan kemaksiatan, fa innahu la yadkhulan nar, dia sekali-kali tidak akan masuk ataupun singgah ke neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannati dukhulan awwaliyan, bahkan masuknya ke syurga itu merupakan kemasukan batch yang pertama. Biduni hisabin wala azabin, tidak dihisab dan juga tidak diazab. Ingat tak hadis Uqasha tu, 70,000 orang di kalangan umatku akan masuk syurga. Hadis Uqasha itu. Di antara yang berjaya masuk ke dalam syurga tanpa hisab melalui hadis Uqasha itu adalah dia tidak meminta di ruqyah, tidak meminta di ruqyah, apa bahasa Melayunya? Dijampi apa? Tidak minta dijampi. Jadi macam mana kalau saya sakit, kena sihir? Jampi sendiri. Jampi sendiri. Jadi bila kita lihat secara keseluruhan hadis Uqasha itu, dia merupakan realisasi tauhid. Wathani, ada golongan kedua, najatun min khuludin, najatun minal khuludi finnar. Satu, berjaya daripada tidak masuk ke neraka. Yang kedua, berjaya untuk tidak kekal dalam neraka. Ada beza tak? Ada beza. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok yang pertama. Wa hadha fi man lam yukammil at-tauhid. Mimman lam yukammil at-tauhid. Dia kata kelompok yang kedua ini tauhidnya ada tetapi lam yukammil, tidak disempurnakan. Wa lam yutammimhu bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi wa kaba'iriz dhunubi adhafat imanahu wa tauhidahu. Dia kata dia buat maksiat, kemudian dia buat dosa besar, buat dosa, imannya dia lemah, tauhidnya pun lemah.
wastahaqqa dukhulan nari bisababiha, maka dengan keadilan Allah dia layak untuk masuk ke dalam neraka disebabkan perbuatannya tadi itu maksiat. Fa inna tauhida sayunjihi minal khuludi finnar, akan tetapi tauhid menyebabkan dia itu berjaya untuk tidak kekal dalam neraka. Thumma yakun ma'aluhu ilal jannah, kemudian tempatnya itu akan berada dalam syurga. Muka surat yang berikutnya. Wa amma man jaa yaumal qiyamati bighairi tauhid fala matma'a lahu fin najati abadan. Siapa yang dekat akhirat tidak datang dengan tauhid, maka tidak ada sebarang kejayaan untuknya. Wala sabila lahu linaili rahmati wal ghufran, tidak ada jalan untuk dia mendapat rahmat dan juga keampunan. Qala Allah azza wa jalla ala lisani rasulih Isa alaihi salam, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya man yushrik billah, siapa yang mensyirikkan Allah, faqad harrama Allah alaihi al-jannah, sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan untuknya syurga, wa ma'wahu an-nar, dan tempatnya dalam neraka. وقال الله عز وجل والذين كفروا لهم نار جهنم ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك يجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وقد ذكر الله هذه الأقسام الثلاثة: الناجين من دخول النار، والناجين من خلود فيها، وغير الناجين مطلقا، ذكرا متتاليا في قوله ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. Baik. Sini Syekh bagi tahu orang dekat akhirat ada 3 kategori berdasarkan firman Allah Ta'ala ini. Siapa dia? Faminhum zalimun li nafsih. Satu, orang yang menzalimi dirinya sendiri. Kedua, wa minhum muqtasid, orang yang berada di pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, dan lebih sikit daripada yang pertengahan itu adalah yang sabiq, berlumba untuk melakukan kebaikan. Baik, jadi ada 3 orang ini. Baik, muka surat 27. Kita pergi kepada golongan yang pertama. Fal qismul awwal fi qawlihi azza wa jal wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairat. فهؤلاء الناجون من دخول النار ويدخلون الجنة دخولا أوليا بدون حساب ولا عذاب. Mereka ini masuk ke syurga, muqtasid dan juga sabiqun bil khairat. Saya dah terangkan tadi maksudnya. Kemudian Syekh ini bagi tahu apa beza muqtasid. Muqtasid ni kalau kita boleh terjemah sebagai pertengahan. Wasabiqun bil khairat, dan juga berlumba-lumba melakukan kebaikan, mendahului dengan kebaikan. Innal muqtasid huwa alladhi fa'ala al-wajib. Dia kata orang yang Allah Ta'ala sebut muqtasid ni pertengahan, dia fa'ala al-wajib, dia melakukan perkara-perkara wajib. Wa taraka al-muharram, dan meninggalkan perkara yang diharamkan. Tapi yang Allah Ta'ala puji ni, wa amma sabiqun bil khairat fahuwa alladhi zada ala dhalik. Yang masuk dalam sabiq bil khairat, dia tambah. Kalau yang muqtasid tadi itu dia buat wajib, tinggal benda yang haram. Sabiqun bil khairat dia tambah. Apa dia? Bi fi'lil ar-raghaib wal mustahabbat. Dia melakukan perbuatan-perbuatan raghaib wal mustahabbat, maksudnya perbuatan-perbuatan sunat. Wal qismu tsani, dan masuk dalam kategori yang kedua, faminhum zalimun li nafsih. Orang yang menzalimi dirinya.
Wa haula'i an-najun minal khuludi finnar in dakhaluha bisababi dhunubihim. Mereka ini yang berjaya daripada kekal berada dalam neraka, tapi masuk ke neraka sebab maksiat yang mereka buat. Baik, fadh-dhalimu li nafsihi huwa alladhi zalamaha bil ma'asi wadh-dhunubi allati dunal kufr. Dia kata orang yang menzalimi diri sendiri adalah orang yang menzaliminya dirinya bil ma'asi, dengan kemaksiatan. Di sini kita ketahui bahawa maksiat itu merupakan kezaliman terhadap diri sendiri. Keburukan itu tidak sampai kepada orang lain, melainkan keburukan yang besar sampai kepada si pelakunya. Tapi zalimu li nafsi dalam ayat ini dunal kufr, dia tidak sampai kepada kekufuran. Fahadha mu'arradun lil uqubati wa dukhulin nar. Dia kata ini mu'arrad lil uqubah, dia ini terbentang, dia akan masuk ke dalam neraka, lil uqubah, untuk pembalasan. Illa annahu in dakhalaha fa innahu la yukhalladu fiha. Akan tetapi dia masuk ini tidak kekal dalamnya. Bal yanju bima mannallahu alaihi min at-tauhid wal ikhlas ad-din lillahi azza wa jalla. Dan kategori yang ketiga, walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min azabiha kadzalika najzi kulla kafur. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang kafir, mati dalam keadaan syirik. Baik, kita terus potong ke muka surat 31. Ini kena potong sikit ni. Dia satu orang bentang 5. Jadi saya 5, Ustaz Hashimi 5. Qala Syekhul Islam Ibn Taymiyah, والذي شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه. Ini cerita tentang kezaliman. Okay. Bila turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, orang yang beriman tetapi dalam masa yang sama mereka tidak menyaluti iman mereka itu dengan kezaliman. Jadi sahabat tanya, dia kata di kalangan kita ni siapa yang tak pernah buat kesalahan? Jadi Syekhul Islam Ibn Taymiyah mengulas tentang peristiwa tersebut. Itu yang kita potong. Dia kata wallazi syaqqa alaihim dhannu anna adh-dhulma al-mashrut huwa dhulmul 'abdi nafsah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah kata apa? Syaqqa ala dhalika alaihim. Mereka rasa susah hati, rasa berat, sebab mereka menyangkakan az-zulm kat situ adalah seorang hamba melakukan kezaliman terhadap dirinya sendiri, kemaksiatan tadi. Wa annahu la yakunu al-amnu wal ihtida'u illa liman lam yadhlim nafsah. Sedangkan seolah mereka baca ayat tersebut, keamanan dan juga petunjuk tidak diberikan melainkan orang yang selamat daripada melakukan kezaliman terhadap diri sendiri. Akhirnya Nabi SAW menerangkan, dia kata inna syirka zulmun fi kitabillah. Kezaliman yang paling besar sekali adalah syirik. Apa maksud zalim? Kenapa syirik di-associate dengan zalim? Zalim tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Orang pakai kasut dekat kepala, zalim. Orang pakai seluar dekat kepala, badan, zalim. Jadi, orang yang zalim kepada Allah Ta'ala ni tidak meletakkan Allah pada tempat yang sepatutnya. Dia letakkan Allah pada makam syirik. Itu sebab itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Kalau kita berbuat adil kepada Allah Ta'ala, maka kita meletakkan Allah pada makam tauhid. Kenapa disebut zalim? Kerana orang yang mensyirikkan Allah Ta'ala meletakkan Allah bukan pada tempatnya, iaitu pada makam tauhid. Baik, kemudian pada muka surat yang ke-33. فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا تَابَ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَقَدْ يُجْزَى بِسَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْمَصَائِبِ الَّتِي تُصِيبُهُ.
ataupun sebelum daripada itu. Wa qad sa'ala Abu Bakr radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dhalik faqala ya Rasulullah wa ayyuna lam ya'mal su'a. Abu Bakar tanya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, siapa di kalangan kita yang tidak melakukan kejahatan? Faqal ya Abu Bakrin, wahai Abu Bakar, alasta tansab, alasta tahzan, alasta tusibuka al-la'wa, fadhalika ma tujzauna bihi. Dia kata, wahai Abu Bakar, tidakkah engkau tertimpa kesedihan? Tidakkah engkau ditimpa kemalangan? Tidakkah engkau ditimpa musibah? Kesemua itu akan menyebabkan ma tujzauna bihi, akan diberikan jaza, balasan. Apa yang Nabi SAW cuba sampaikan? Orang mukmin yang buat kemaksiatan, maka seiring dengan kemaksiatannya itu, Allah Ta'ala tetap masukkan dia ke dalam syurga, bukan tidak. Paling kurang dia itu singgah, paling kurang dia singgah ke neraka, tapi dia tidak akan kekal di dalamnya. Jadi Nabi SAW bagi tahu Abu Bakar, kejahatan-kejahatan itu, sebab akhirnya dia akan masuk ke syurga. Kejahatan-kejahatan yang kau buat dekat dunia ini, Allah Ta'ala akan berikan kafarah. Kafarah dalam bentuk apa? Sedih. Kafarah dalam bentuk apa? Ditimpa musibah. Mungkin ada yang lebih daripada itu, ditimpa kesakitan sampai meninggal dunia. Maka itu merupakan semua kafarah yang akan menyebabkan seorang mukmin itu, walaupun dia buat maksiat kepada Allah Ta'ala, dia tetap masuk ke syurga. Jadi itu. فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة وقد يجزى بسيئاته. Diterangkan mukmin itu bila dia bertaubat dia akan masuk ke syurga, qad yujza bisayyiati, dan pembalasan terhadap keburukannya fid dunya telah pun berlaku dekat dunia, bil masaibil lati tusibuhu, dengan musibah-musibah yang menimpanya. Jadi bila kita ditimpa musibah, memang musibah satu benda yang kita tak suka, kan tidak? Ada orang nak kahwin, tapi calon yang nak kahwin tu dikahwini orang lain. Dia pergi periksa, periksanya harapkan dapat lulus, C pun tak dapat D gitu. Itu musibah, bukan tidak? Musibah. Tapi dari sudut pandang kita sebagai seorang mukmin, kita akan pandang musibah itu merupakan suatu mukaffirat adz-dzunub, satu yang akan menyebabkan kita punya dosa itu ditebus. Itu akan menyebabkan kita rasa tenang jiwa. Faman salima min ajnathi adh-dhulmi ath-thalathati kana lahu al-amnu at-tam, al-ihtida'u at-tam, wa man lam yaslam min dhulmihi nafsah kana lahu al-amnu wa ihtida'u mutlaqan, bima'na annahu la budda أن يدخل الجنة كما وعد بذلك في الآية الأخرى وقد هداه عز وجل إلى الصراط المستقيم الذي تكون عاقبته فيه إلى الجنة ويحصل له من نقص الأمن واحتداء بحسب ما نقص من إيمانه بظلمه نفسه. والله أعلم. Jadi kita berhenti rehat dulu, lebih kurang 5 minit. Masya Allah. Sebelum kita sambung prinsip yang kedua dan yang kelima, mungkin kita kena bagi laju sikit kot. Ya, saya potong-potong sikit lah. Subhanakallah wa hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan sambung pukul 10 suku ataupun 10.20. 5 ke 10 minit begitulah. Baik, silakan ada sarapan tu boleh jamah dulu.